Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kali ini kita sambung lagi bahagian terakhir bab 5 rangkaian dalam teori graf. Kita tengok subgraf dan pokok. Apa dia subgraf? Ternyata sebahagian atau keseluruhan. Semua sekali ataupun sikit je graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Okey, itu maksud dia. Graf H dikatakan satu graf H dikatakan subgraf kepada G. Jadi kalau main dia ialah graf G, contoh dia macam yang gambar ni lah. Kalau main dia ialah ni, graf G ni ialah main dia. Okey. Subgraf H, kita akan lukis subgraf H dengan syarat yang pertama, bucu-bucu graf H adalah subset kepada bucu-bucu graf G. Maksudnya, graf H ni yang kita lukis semula adalah bucu-bucu dia samalah. P ke, kita nak lukis P je pun betul, boleh. Kalau kita nak lukis lagi S dengan R. Ni pun betul. Maksudnya yang ada pada graf G, bucu dia. Okey, lagi yang B. Tepi-tepi graf H ialah subset kepada tepi-tepi graf G. Tepi-tepi dia, garisan dia lah. Garisan dia ni, dia subset. Maksudnya kalau macam gini, tu betul. Tu ni salah lah. Dia tegak kan. Dia yang betul ni, kalau dia sama sangat macam ni. Sini P. Ataupun E5. Jadi E5 ni betul lah. Kalau SR ni, saya lukis ni. Ini E4 kan. Tapi saya lukis E2. Jadi kalau saya lukis E2, dia salah. Lepas tu mana lagi? P ke Q. Ada satu ni, P ke Q. Katalah ini E1. Kalau kita lukis E1, dia betul. Tapi katalah saya lukis macam ni, E1, kemudian saya lukis lagi satu kat sini. E5. Sama tak dengan yang asal? Yang asal dia ada ni je. Ada satu je. Jadi, salah lah ni. Kalau macam gini, ni salah. Okey. Tepi-tepi dia pun mesti tepi-tepi yang sama. Okey. Apa lagi? Ciri yang ketiga. Pasangan bucu setiap tepi graf H adalah sama dengan tepi G. Contoh. Macam mana kalau yang nak kata ni. Kalau macam pasangan ni. Kita tengok P. Dia ke Q. Dia ada E1, yang itu betul. P ke S, dia ada E5, betul. Katalah saya tukar S ni. Yang ini saya tukar dia jadi M. M. Yang ini betul. E5 ni betul. P ni betul. Tapi M ni dia salah. Jadi dia salah lah. Itu maksudnya. Senang je. Okey, kita tengok contoh. Ini soalan contoh sebenarnya. Tapi kita dah buat contoh ni. Okey. Nyatakan sama ada Raja 1, Raja 2, Raja 3 dan Raja 4 adalah subgraf bagi G. Sekarang tengok yang pertama ni. Raja 1 ni. P, betul. P ada kat sini. S ada. E5. Betul. Jadi, adakah dia subgraf? Ya. Okey, yang kedua. Ini boleh rujuk buku teks jugalah ni. Gambar ni saya ambil daripada buku teks. Okey, yang kedua kita tengok. P betul. Ada Q. Tapi dekat Q ada E2 ni. Kat sini ada ni. Ada E2 kat sini. Jadi yang itu dia dah tak betul. Kalau tak betul, adakah dia subgraf? Bukan subgraf. Bukan subgraf. Okey, tengok raja yang ketiga. Raja ketiga. Tak apa saya nak kecilkan nampak ke? Boleh tengok buku sebenarnya. Sini P betul. Sini ada S betul. Ada Q betul. Ada E2 betul. Sekarang kita perhatikan tepi sini. Ni E5 E5. Kita tengok yang ini. E3. E3 dia bukan. Kalau dia bukan, jadi dia bukan subgraf. Salah lah sebab dia sama. Sebab dia tak sama.
Okey, tengok soalan yang keempat. P1, P ada, sini P5 betul S. Tengok ni. P, S, I5. P ke Q, sini I2, I1. Okey, kita tengok. P ke Q betul, I1. Tapi sini I3. Patutnya I2. Jadi kalau dah salah, dia bukan lah. Bukan subgraf. Senang kan? Okey, tengok contoh, tengok pokok pula. Apa dia pula pokok? Ada subgraf, ada pokok. Okey, pokok bagi suatu graf ialah subgraf. Bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Jadi pokok ni pula dia subgraf. Tadi kita dah tentukan dia sama ada dia subgraf ataupun tidak. Ciri dia subgraf tu pula kita katakan dia pokok kalau dia graf mudah. Graf mudah ni maksudnya tanpa gelung atau berbilang tepi. Maksudnya macam kalau berbilang tepi ni kita ada satu bucu, gelung ni dia berpusing macam ni. Kalau berbilang tepi ni daripada bucu ke bucu, yang ini satu je, itu graf mudah. Tapi kalau dia ada dua, dari bucu ke bucu dia ada dua garisan tu, dia dah berbilang tepi. Okey, B. Semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Setiap bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Maksudnya macam gini jugalah ni. Kita ada bucu sini. Ni kan, ada bucu. Dia mesti ada satu je tepi. Kalau dia ada dua bucu-bucu, dia ada dua tepi, dia dah bukan lah. Okey, yang ke C. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Kena tahu dulu bucu dia berapa. Bucu ni ialah titik kan. Tepi ni ialah garis. Ingat lagi ya. Okey, tengok contoh. Tentukan sama ada rajah berikut satu pokok atau tidak. Syarat dia apa? Dia graf mudah. Semua bucu berkait antara setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi. Okey. Graf mudah, ya dia graf mudah. Yang ni, rajah satu ni. Ni graf mudah, betul. Sekarang kita tengok, kita ambil kira bahagian C. Bilangan bucu. Daripada rajah, kita kira bucu dia. Bucu dia ada berapa? Bucu ialah titik. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan bucu ada 5. Bilangan tepi apa dia? Tepi ialah garis. Garis ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi garis dia ada 4. Tepi dia ataupun garis. Okey, ini daripada rajah. Kita nak tentukan sama ada dia pokok atau tidak. Kita tengok teori dia. Teori dia apa? Secara teori dia, bucu ada berapa? Bucu, kita kira juga, bucu ada 5. Tapi tepi, apa formula tepi? Tepi ialah ni. N tolak 1, bucu tolak 1. Jadi tepi sama dengan bucu 5 tolak 1, 4. Okey, sekarang kita tengok match ke tidak. Kalau dia match, maksudnya dia betul. Bucu ada 5, sini ada 5, betul. Tepi sini ada 4, sini pun 4. Okey, jadi betul lah. Jadi dia ialah pokok. Tentukan sama ada rajah berikut pokok atau tidak. Ya, pokok. Tulis. Ya, dia satu pokok. Okey, tengok rajah kedua. Graf mudah, betul. Jadi kita tengok bahagian, ni je lah bahagian C. Okey, daripada rajah. Kita kira bucu dia ada berapa. Tepi dia ada berapa. Okey, bucu ada 1, 2, 3, 4, 5. Bucu ada 5. Kira tepi dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tepi ada 5. Okey, tengok dari segi teori. Bucu ada 5. Jadi, secara teori dia ialah
tepi sama dengan bucu tolak 1. Jadi, bucu 5 tolak 1, patutnya dia ada 4. Okey, kita kena pasti dia betul ke tidak. Bucu 5, 5 betul. Sini tepi ada 4. Tepi sini ada 5, tepi sini 4. Tak sama. Jadi, dia pokok ke tidak? Bukan pokok. Senang kan? Matematik ni memang senang. Siapa kata susah? Yang susah kita yang fikir dia susah. Okey, kalau awak ingat balik video pertama, kita pergi ke Rusia, betul? Tapi kita tak balik lagi kan? Okey, hari ni kita balik. Kita dah habis tajuk bab 5. Dan kita balik, tutup mata. Flip, 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 flip. Okey, kita sampai ke Malaysia. Okey, selamat belajar. Ingat, matematik ni mudah. Fikiran kita yang buat dia susah. Jadi, tukar fikiran kita supaya matematik ni jadi mudah.